apa yang paling best, kita nak tengok line up dulu. Line up. Jadi kalau kita bercakap tentang line up, kita akan mula dengan perlawanan ataupun pasukan yang pertama, tak lain dan tak bukan kawan-kawan, adalah pasukan daripada RSGMY, di mana kita ada Demon Kite ataupun Demon kita dekat Malaysia bersama-sama dengan Zef, Lolial, Storm dan juga Repo. Ini menunjukkan Izanami tak main, Sunfrost. Wow, Putera Majlis Malaysia tidak diturunkan. Wakil betul-betul Majlis. mid laner daripada bukan Majlis. C lagi. Tapi yang menariknya, Zef dan juga Storm yang dimainkan. Mereka kalau tak salah saya tidak ada pemain mid laner yang lain. Dan saya tertarik siapa yang akan main mid lane. Sebab Storm pernah main mid lane, Zef pun pernah main mid lane. Kalau dekat sini diorang tunjukkan diorang mempunyai role roam, dan bercakap tentang roam, kita terus masuk kepada tim Lunatics. Ada Kian, Zakus, Yuna, Deto dan juga Asia Ohana. Masih lagi mengekalkan barisan pemain yang tewas di tangan pasukan Todak tempoh hari. Jadi perlawanan yang pastinya akan mengujikan kita. Satu, bagaimana Izanami tak bermain, dimasukkan Zef bersama-sama dengan Storm untuk di bahagian tengah, dan untuk pasukan Lunatics mereka mencari rentak untuk dapatkan kemenangan pertama. Secara jujurnya, Yuna dekat tim Lunatics sememangnya sangat-sangat cemerlang gaya permainan dia. Betul. Dengan hero pool yang agak besar, di mana kalau kita buat daripada sudut analis sedikit, kita nampak yang Yuna sememangnya role jungler itu adalah role yang kita fokuskan kepada carry. Kalau dia main dekat bahagian damage, walaupun dia main Martis ke Fredrin ke, dia masih lagi memberikan impact yang besar. Yes. Jadi sekarang ni kalau mereka untuk tim Lunatics dapatkan chemistry yang mereka cari sebelum ni dekat week yang pertama, saya rasa dekat minggu yang kedua ni mereka juga boleh mengejutkan ramai pasukan. Ya, satu pertahanan yang baik daripada Lunatics walaupun mereka terpaksa menewaskan ataupun membiarkan yang tertarik di bahagian atas. Namun begitu, RSGMY pemain yang cukup display untuk pastikan tiada sebarang pemain daripada RSG berjaya dijatuhkan oleh pasukan Lunatics. Sekarang ni mereka cuba untuk cubaan yang kedua. Sekarang ni Zap cuba untuk masuk sekali lagi dengan modal dari reverse, tapi digagal kembali. Demon Kite terlalu baik. Oh, white charge tersebut, tapi lihatlah bagaimana one shot dikumpulkan dengan laptop pada blow, dibalas kembali dengan penggunaan Demon Question. RSG masuk kembali. Esawana dengan penggunaan Rough Wave, namun tak berjaya untuk dapatkan sesiapa. Flicker dibazirkan oleh Storm, tapi menyelamatkan dirinya. Berbalik sungguh, tapi masih lagi ada minion yang perlu untuk dibersihkan, yang perlu untuk diberikan tumpuan. Berjaya untuk ditolak Yuna. Lolius memberikan damage. Zap berjaya untuk dapatkan tamparan. Satu damage yang cukup tinggi daripada Lolius, mengakibatkan Yuna akan kepada Crystal, akan dimusnahkan. RSGMY mendapatkan kemenangan yang pertama mereka. Ya, percubaan demi percubaan yang dilakukan oleh pasukan RSGMY tadi berjaya untuk mendapatkan satu kemenangan yang cukup penting buat perlawanan pembukaan daripada pasukan Lunatics bertemu dengan RSGMY. Satu perlawanan yang cukup menarik khususnya daripada pasukan RSGMY sendiri. Ya, pergerakan yang pada awalnya dimiliki oleh tim Lunatics tak digunakan sebaik yang mungkin. Pasukan RSGMY berjaya untuk menghukumnya. Sekarang ini kemenangan yang pertama untuk mereka. Dengan kemasukan Storm dan juga Zep membuahkan hasil. Ya, satu gerakan yang cukup kemas sebenarnya dengan penggunaan Yves Storm. Saya boleh katakan, saya tak sangka permainan Yves daripada Storm sebegitu Efektif. Cuma sekarang ini menjadi persoalan yang saya mungkin kita akan murah dekat bahagian post game, di mana kita akan mulakan any minutes from now, di mana apa yang tidak dilakukan oleh pasukan Lunatics sendiri. Mereka dah pegang di awal game, Yuna dah boleh dapatkan the snowball effect, tetapi saat demi saat, minit demi minit, nampaknya benda tu macam dihakis oleh pasukan RSGMY dengan begitu baik. Saya boleh katakan daripada sudut draft ini, kita dah nampak ini adalah satu draft yang penuh dengan mekanik. Kita ada Cloud, kita ada Vendetta, ada kita ada Joy. Kagita. Maksud saya daripada sudut Lunatics. Jadi ini adalah satu gerakan-gerakan yang terlalu bergantung kepada mekanik mereka. Kagita, kalau satu penggunaan OCODT dikumpulkan dengan Petrify tak kena, dah habis cerita dia. Lagi satu sebenarnya bagi pendapat saya, di mana mereka dah pegang early game, tapi sebenarnya tak cukup. Tapi korang kena pegang sesuatu. Pegang apa? Di mana jangan lupa untuk sokong Lafel dengan Sunfrost untuk undi pengulas sukan paling popular. Dua-dua ada kat sini. Sama kat sini. Dua-dua ada. Lafel kat sini. Jadi, jangan lupa untuk undi sebab kemenangan untuk dorang, kemenangan untuk Betul. MLBB. Orang kata Kemenangan untuk manifesto dia, MPL. manifesto dia, kalau kita orang menang, maknanya MLBB Nombor satu. nombor 1 Yes. demi MLBB. Sunfrost dia ada buat satu design poster. Cuma tak tahu bila nak up. Yang dia ada tulis kalau dia menang Diamond for everyone. Diamond for everyone. Diamond for everyone dengan botak. Ini makin lama makin bertambah-tambah lah bunyi ni kan. Tapi kita harapkan, Kita salah harapkan. sekurang daripada mereka untuk menang. Tapi walaupun kita mari kupas balik bagaimana apa yang berlaku, siapakah MVP yang akan diberikan kepada Storm. Yang kali ini sedikit berbeza dari segi penggunaan role beliau, bermain di bahagian mid, berjaya
untuk menang. Dengan penggunaan Yves yang bagi pendapat saya sangat-sangat mengganggu sebenarnya pasukan tim Lunatic sendiri. Tapi apa pun ini kita akan saksikan dengan lebih terperinci untuk MVP kita di game yang pertama ini, di mana kalau kita lihat daripada sudut game kill participation yang 87% memangnya sangat-sangat tinggi dengan tiada kematian. Bagaimana dia menjaga positioning dia dengan sangat-sangat baik. Dan ini yang anda semua kena tahu, ketika mana pasukan musuh mempunyai banyak hero backline, untuk Eve tak ada masalah untuk siapkan tenacity. Disebabkan dengan lebih rendah nyawa dia, lebih kebal dia akan jadi. Tambahkan dengan brute force breastplate, dia punya nak bunuh Eve tu sangat-sangat susah. Betul. Disebabkan dengan adanya flicker lagi, tambahkan lagi dengan dia punya ultimate, ada shield, sangat-sangat bahaya. Tapi kita akan terus pergi kepada mic check kita sekarang juga. Messi, antara Messi. Aku boleh tahu. Oh, far away. Valentina. Oh no. Can I sleep first, coach? No, no. But this joy will still be. Totally. Nice! Why? Nice lah, Ripo lah! This is Ripocon bro, you expected it. Oh! Nice one! Esha! What are you doing, Esha? Martis no second, guys! Martis! Yura! Oh, Tommy, Martis always cancel me, bro. Tolak. Nice! Ya, sangat gembira, bahagia. Daripada Bahagia. pasukan RZMY sendiri sebab mereka berjaya untuk menewaskan pasukan Team Lunatic untuk perlawanan pertama. Item yang telah pun disiapkan oleh kedua-dua pasukan, 15 skill yang dimiliki oleh pasukan RZMY sendiri, paling banyak adalah daripada Loyal. Jadi kita mulakan dengan Loyal. Ya, sekarang ni kita nampak bagaimana bagi pendapat saya Silent juga MVP boleh diberikan kepada Lolius juga disebabkan sebagai damage delay yang sangat baik. Performance dia untuk season kali ni sebenarnya permulaan yang sangat-sangat cemerlang lah untuk gold laner pasukan RCGMY. Di mana dengan penggunaan Beatrix, saya rasa biasa saja dengan itemization, tapi bagaimana positioning yang dia ada tu untuk follow up damage daripada Bennett Rage, daripada dia punya Nimbus Patient, semuanya digunakan sebaik yang mungkin. Ya, saya paling suka bagaimana dia sangat-sangat percaya dekat Zaf. Dia tahu setiap kali Zaf pergi ke depan, mungkin akan dapat satu atau dua. Maksud dia gunakan dia punya Bennett Rage. Dia dapat tak dapat tu belakang. Kira janji dia percaya dekat Zaf. Betul. Kalau kita lihat bagaimana Zaf juga sering kali berjaya untuk dapatkan tangkapan yang baik dan juga banyak menyelamatkan rakas pasukan. Dia sama guna Tyrant Reach untuk cuba tangkap musuh ataupun dia akan cuba untuk selamatkan rakas pasukannya, dan banyak juga kita nampak momennya. Dia tak kisah selamatkan Joy ke, selamatkan Beatrix ke, siapa-siapa saja yang memerlukan bantuan dia akan terus berikan. Ya, saya suka Roma di antara kedua-dua pasukan daripada Zap sendiri dan juga daripada Zaku sendiri. Bagaimana setiap kali mereka nak melakukan setup, mereka kena pastikan flicker mereka masih on. Ya, But the moment flicker dah on, lagi senang untuk mereka melakukan setup. Cuma berbeza daripada pasukan Lunatics, tak banyak follow up yang boleh dapat compare to Tyrant Revenge. Okay, Tyrant Reach compare to dengan Wild Charge, Tyrant Reach nampak lebih efektif buat ketika ini. Walaupun sebenarnya bagi pendapat saya kan, Team Lunatic dengan pengambilan Grok tu sebenarnya dia dah baik untuk counter kepada Kufra tu sendiri, tapi seakan-akan tidak mencukupi disebabkan kita nampak tadi yang sebenarnya Power of Nature tu dia boleh immune pada setup yang boleh dikeluarkan oleh Kufra, maknanya dia boleh block dekat bahagian hadapan. Tapi tadi berapa kali je kita nampak yang Grok tu boleh block Kufra? Sebenarnya sekali je kot, yang lainnya semuanya diberikan ataupun lebih kepada Zap punya terjun tu lebih dikirakan dengan lebih kemas sebenarnya. Ya, saya rasa saya menjagakan bagaimana flicker yang digunakan oleh Zaf tu yang membuatkan benda ni lebih berbahaya buat pasukan RCMY sendiri. Lagi-lagi dengan bagaimana follow up yang baik dilakukan oleh pasukan RSG sendiri, bagaimana Storms yang sentiasa berada berdekatan dengan Zaf dan Loyal di bila masa dia boleh gunakan dia punya Nibiru Patient ataupun dengan dia punya Bennett Raid. Tapi saya sedar satu perkara. Zaf, dia tahu dalam satu situasi ini di mana musuh ada banyak mobility ataupun skill set yang mampu untuk immune daripada setup yang dilakukan oleh beliau. Dan ini satu masalah untuk pengguna-pengguna Kufra apabila berhadapan dengan hero-hero yang cuba untuk pegang boost-boost hadapan. Tapi apa yang dilakukan oleh Zap adalah di bawah suppress element. Kalau anda perasan, dia punya setup, dia tak akan duduk boost yang terlalu depan, yang agak orang kata common. Kalau kita tengok tadi, untuk first setup lagi, dia duduk dekat bahagian red buff itu. Dia dah jangka dah pemain-pemain yang Lunatics akan duduk dekat depan sana dan terus gunakan flicker, dan itu sangat-sangat baik. Ya, kita nampak bagaimana gerakan yang dikeluarkan oleh Roma tersebut sangat-sangat berbahaya, dan kita akan compare bagaimana kedua-dua Roma ini di mana Zaku dan juga Zap di minit kedua sampai ke minit ke-6 kita nampak bagaimana Zap memberikan fokus lebih banyak dekat bahagian gold lane, di mana dia membantu
Lolius untuk mendapatkan farming dalam masa yang sama. Kita nampak setup yang dikeluarkan tu sebenarnya sangat-sangat berhasil. Dan sebab pasal setup, Kufra memang counter mobility hero. Ya, tapi kalau yang menarik ini dekat heatmap ni, kalau orang tak tengok game ni sampai habis, diorang nampak macam mana pasukan daripada Lunatic menang game. Betul. Sebab bagaimana heatmap daripada 2 minit ke 6 minit yang pertama ini, Early game tu still Zakus menang. yang memberikan fokus di kawasan pasukan Dia macam ni. pada RZMY. Dia macam ni. Rotate dah okey. Okey. Pegang map dah okey. Tapi bila pegang map saja, tak mulakan teamfight, tak guna. Ya betul. Sebab apa yang saya suka tentang Zap punya gerakan ini, daripada heatmap ni lagi jelas sangat-sangat bahawa dia terima hakikat. Dia tahu nak lawan open bush Grok dengan Kufra, dia tahu dia akan kalah. Jadi apa yang dilakukan hanyalah sekadar dia teka. Grok ada dekat situ. Aku akan lompat daripada jauh masuk ke situ. Dan perkara tersebut berjaya untuk membuahkan sudah banyak teka-tekaan yang dilakukan, sangat-sangat berjaya. Ya, jadi kalau kita nak melihat dengan lebih dalam bagaimana cubaan-cubaan yang dilakukan oleh Zap dan juga Zakus, mari kita sama-sama masuk ke dalam sorotan perlawanan yang dibawakan khas oleh ROG, di mana yes, first blood diberikan kepada pasukan RZMY, tapi untuk 6 minit yang pertama tim Lunatic nampak seperti mampu untuk pegang game ni dengan cukup baik. Yuna, lepas minit yang ke-8 kita dah jarang dengar nama dia. Ya, macam saya katakan awal game tadi, di mana kelebihan Martis yang banyak awal game. Early game domination, kalau dia dapatkan 2 kill awal-awal tu sebenarnya dah boleh mengucap lah. Mid game akan jadi sangat-sangat bermasalah, tapi pasukan RCGMI sedar perkara tersebut dan mereka cakap, okey, sekarang ni early game untuk Team Lunatics, kita tak boleh nak paksa fight dekat mid game lagi. Kita tunggu sikit waktu yang sesuai dekat lot, ataupun kita tunggu sikit Team Lunatics lakukan kesilapan, baru kita akan masuk. Sebab pasal kesilapan kita nampak kat sini di mana Zakus trade HP agak banyak. Dan bila tak ada Roma, bermakna tak ada orang boleh halang Zap. Dan itu kita nampak bagaimana gerakan yang dimulakan oleh pasukan RZMY lebih berkesan. Oh, tapi saya suka sinergi di antara skill set mereka. Real world manipulation, Bannett Rage ready. Skill set daripada Zap ada, Rage guna combo dengan Flicker, Bannett Rage ready. Sangat-sangat baik. Tapi lihat bagaimana daripada Lunatics. Ada gerakan-gerakan sebegini, tapi yang lain masih lagi belum bersiap sedia untuk memberikan follow up. Hanya ada Kian, Zakus, itu saja. Ya, dan apabila Zakus menggunakan wild charge, nampak seperti pasukan RZ sendiri yang invite dia datang depan, sebab masa tu mereka dah ada damage yang besar. Jadi mereka terus macam, okay, opponent dah datang, kita just bantai. Setup yang dilakukan oleh Asia Hona sebenarnya agak kurang synchronized dengan pemain-pemain daripada pasukan Lunatics untuk dapatkan follow up. Sekarang ni mereka mengharapkan mungkin off daripada Kian, dan begitu Lot sama muncul di bahagian tengah. Lot sudah pun mula untuk masuk, tapi lihat bagaimana stun terlebih dahulu ke arah Demon Kai. Menara yang terakhir berjauh untuk dapatkan zaman Force sudah pun dibuka, tapi Kian di bahagian hadapan menerima damage dengan cukup besar. Penalti zone dibuka oleh Ripo, tapi masih lagi terlalu awal. Lot sudah pun berjauh untuk dibersihkan dengan cukup mudah. Kian akan ditumbangkan, jauhnya sangat rendah, pandangan daripada Lole begitu tinggi sekali damage yang diberikan. Dan sekali Crystal akan diberikan tumpuan, berjauh untuk dapatkan tamparan daripada Asia Hona, tapi Crystal akan menamatkan permainan ini. RSCMY akhirnya mendapatkan kemenangan yang begitu besar. King of Taunting akan memulakan kerjanya pada saat ini. Ya, 2 berbalas kosong, 3 mata penuh berjaya dibawa pulang oleh pasukan RSGMY, dan tim Lunatics terpaksa untuk menunggu kemenangan mereka di game yang berbeza kerana RSGMY sememangnya cukup kuat untuk pasukan mereka. Ya, kita nampak bagaimana gerakan yang mereka boleh keluarkan. Begitu serasi sekali pemain-pemain ini. Ya. Setiap gerakan tim Lunatics semuanya dipatahkan dengan sangat-sangat kemas, dan juga pemilihan hero untuk tim Lunatics juga boleh dipersoalkan. Betul, boleh kita katakan setup itulah sebenarnya. Synchronization untuk Lunatics. Mereka terlalu pasif pada beberapa saya. Tidak begitu alert dengan apa yang dilakukan oleh Asia Hona, yang mengakibatkan mereka terlalu mudah untuk patahkan daripada sudut serangan pastinya. Tapi inilah yang menarik tentang Mobile Legends. Kalau drafting yang dilakukan oleh tim Lunatics tadi menang, pastinya perbincangan ini sedikit berbeza. Betul. Mungkin kita akan mula mengatakan bagaimana combo di antara Kufra dan juga Wale bakal membuahkan hasil. Ini bergantung bagaimana cara mereka untuk dapatkan kemenangan. Tapi kita akan bersama dengan Rose yang bersama-sama dengan RSGMY untuk temu ramah kemenangan 2 berbalas kosong mereka. Dan itu dia kemenangan pertama untuk pasukan RSGMY. 2 berbalas kosong clean sweep. Tapi sebelum I tanya pasal game, Ripo, the King of Thought is back. Nak tengok sikit you buat apa tadi? Maksud tu apa? Minyak. Kan kita dah bagi telur, kenalah bagi minyak. Kalau tak masak telur tu.
Lepas tu tambah pulangan api dari Ripo. Memang masak lah telurnya. Alright, so Ripo, minggu pertama kita nampak RSG slightly shaky. Minggu ni kita tengok RSG 2 berbalas kosong. Adakah ini satu statement dari RSG that they are ready for season 12? Yes. Kita nak langgar semua tim dalam MPL ni. Okay. Alright. Okay, tanya Ripo je lah juga. Okay, Ripo, kita tahu that untuk line up for today, hari ni Izanami tak ada. Adakah RSG masih lagi dalam experimental stage ataupun you guys memang nak utilize semua player dalam RSG untuk musim ni? Mungkin tengah eksperimen kot. Sebab tu test lawan Lunatic je kan. Sebab Okay, tak apa. Let the taunting do the talking, alright? Okay guys, RSG MY, siapakah MVP anda? Nak dengar dulu. Okay, count with me. Alright. 3, 2, 1. MVP kita adalah Loliel. Sini. Okay, MVP of the match. Apa yang you nak cakap? Because I think semua caster setuju dengan statement yang I akan buat, which is Loliel punya performance untuk musim ni lain macam dari season lepas. Mungkin sebab environment berbeza, jadi ada improvement sikit dekat saya lah. Alright, apa Loliel nak cakap dekat semua orang yang datang untuk sokong Loliel hari ni? Kepada fans-fans RSG, terutama online dan offline, terima kasih sebab datang sanggup support kami dan teruskan support kami. GG RSG. Alright, thank you. But before that, I would like to ask Demon Kite. Demon Kite, come here. Demon kita. Alright. Hi, Demon Kite. In front a bit. Alright, Demon Kite. Last week, you lost to Homeboys and Chibi made a statement. Now that you won, what do you have to say to the next team that you will be facing? Be ready because I think my prime is back. All right, thank you very much to RSG. Thank you and congratulations guys on your win. Thank you. Whew. Okay, when Ripo's on stage, it is always spicy. So, sebelum kita dengar mic shot dorang, mari let's show it back to the casters untuk dengar apa yang menjadi dalam 2 berbalas kosong game ini. Terima kasih diucapkan kepada Rose tentang interview yang cukup menarik. Ada banyak yang boleh kita kupas, tapi kita berikan fokus kepada MVP of the match yang akan diberikan kepada Loliel. 13-39 menggunakan Beatrix game yang pertama, menggunakan Iritel di dalam game yang kedua. Apa pendapat yang korang boleh katakan tentang persembahan daripada Loliel? 76% skill participation dengan kematian sebanyak 3 kali sahaja. Kita tahu bagaimana kemampuan yang digunakan oleh Loliel sepanjang minggu yang pertama, walaupun satu game sahaja mereka bermain. Tapi satu match saja mereka main, tapi 3 game yang mereka mainkan, kita nampak bagaimana impak yang besar dikeluarkan oleh Loliel sendiri. Ini boleh dikatakan bukan sahaja Demon Kite mengatakan yang be careful, dia punya prime is back. Saya rasa untuk pasukan RSGMY, ini sebenarnya the real Loliels. damage dealer, the real Loliel yang kita nampak untuk season ke-7. Loliel is back. Loliel is back. Kita nampak bagaimana Haris dia agresif, kita nampak bagaimana Iritel tadi. Dia macam tak takut apa-apa. 2 lawan 1. Walaupun ada Zap, tapi dia macam Tak, sebelum Zap masuk lagi, dia dah 2 lawan 1. yelah sebab sekali dengan singa ni. Tak. Dia memang power, tu je. Tapi itu yang saya cakap. Satu lagi yang apa yang kita boleh cakapkan, mic check. To front of flicker, guys. Martis is half. Martis. Nice lah, Ripo. I can go for Martis. Yeah! Neto G! I can tank. Go, pick me. Go. Go! Go, Elton Rainer! Yeah! We can take... Guys, first end this. Yeah, we can end this Dex Lord. I want to sleep. I didn't open the tree bush. Don't worry, they don't have any hero that can Thank you go for deep. How you doing, Asia? Asia, Ohio? Go. No purify, No purify. Valir is done. Iya! Ura! Iya! Kejar mereka, guys!
Semua tak jangka mic check tu cukup-cukup meriah. Ya, Asia Ohio. Ohio Aisyah. Tapi kalau kita berbalik semula dengan Yeah. untuk game yang baru saja tamat 2-0 RSG menang, boleh dikategorikan sebagai menang mudah di game yang kedua. 14 berbalas 3. 44,000 balas 34,000. 10,000 perbezaan gol. Betapa besarnya. Kita nampak daripada sudut. Okey. Sebagai analis, saya akan tengok damage dealer terlebih dahulu. Di mana Lolios dan juga Deto. Bagaimana farming yang dikeluarkan oleh Lolios. Disebabkan gol yang didapatkan bukan sahaja daripada segi farming tau. Dia punya kill dan juga assist sebenarnya yang membantu Irithel ni untuk mendapatkan item dengan lebih cepat. Dan kita akan saksikan daripada sudut pemilihan talent-talent yang ada. Di mana untuk Irithel kali ni, wow, ada 4 dynasty. Wow. Daripada pasukan RSGMY, di mana mereka memfokuskan kepada pertahanan. Mereka tak nak Martis mendapatkan snowball effect yang besar pada awal game, yang di mana Irithel menggunakan Tenacity gabungkan dengan Angela punya Tenacity. Bila Angela keluar daripada barang Irithel tu, susah nak bunuh dia dengan adanya apa nama dia punya tu, Quantum Charge. Betul, Quantum Charge, dia dapatkan lagi movement speed. Dan kenapa item ini penting ataupun talent ini penting sebenarnya? Lebih banyak movement speed yang didapatkan oleh Irithel, dia punya damage yang boleh dikeluarkan juga begitu besar. Dan tak dilupakan di mana dengan adanya Valley yang menyebabkan untuk pasukan daripada RSGMY, mereka akan memfokuskan kepada rapid boost daripada Repo, sebabkan mereka tahu yang kena poking akan Repo. Jadi rapid boost tambahkan lagi movement speed. Tapi kalau kita terus diserahkan kepada Sunfrost, kalau kita nak tengok benda-benda yang positif yang dilakukan oleh pasukan Lunatic sendiri, saya rasa persembahan daripada Kian sebenarnya cukup baik di game yang kedua ni. Daripada Kian. Untuk Kian bagi saya memang betul. Saya rasa dia memang tak ada masalah untuk permainan daripada minggu yang pertama lagi. Apa job scope yang dilaksanakan sangat-sangat baik sebenarnya. Tapi yang menjadi tanda tanya dekat sini, daripada sudut drafting ini, sebab kita tak sempat untuk bincang dengan terlalu banyak sebab Valin tadi last pick. So saya nak tanya lagi sekali, kalau Kufra di setup, kita nampak bagaimana Aisyah Ohana dalam game kali ini banyak sangat setup-setup yang dibazirkan. Ini adalah hero yang mana kita boleh katakan element of surprise. Bukan daripada musuh saja yang kena, tim kita pun kadang-kadang kita surprise. Kadang-kadang kalau kita main dengan Kufra, tiba-tiba je dia ulti flick. Dia tak cakap, kita tak nampak. Kita suruh balik. Cerita dia dekat sini, kalau ada element of surprise daripada Kufra ini terus masuk melakukan terror rage, dan dia punya start taklah lama bertahun sangat. Dia sekejap saja, tapi itu adalah waktu yang sangat penting untuk mengumpulkan enemy. Tapi skill apa yang boleh untuk mereka berikan? Zaman pause, satu demi satu damage akan dilepaskan. Nak keluarkan fireball dan juga sharing torrent, satu demi satu fireball yang akan dilepaskan. Jadi saya rasa macam dia lebih kepada Sebab tu tadi awak ada mengatakan bagaimana Farsa lagi option lebih menarik. Kalau nak guna Kadita pun, Kadita satu option lagi baik. Sebabkan sebelum ni kan mereka gunakan Matilda mid, mereka gunakan apa lagi dekat Digi mid yang bersifatkan utility hero dekat bahagian mid lane. Saya faham teori yang dikeluarkan oleh Stingy di mana mereka ingin menggunakan Valley, di mana kita ada Basya, kita ada Terizla, kita ada Irithel yang sememangnya akan memfokuskan dekat bahagian hadapan. Wow, seronok abang. Jangan lupa game kedua dia lagi tau. Alright, di mana dengan 3 hero yang pergi ke bahagian hadapan, dengan adanya Valley, dia akan menolak kesemuanya ke belakang. Itu strategi yang mereka lakukan. Bila tolak kat belakang, lapu-lapu masuk, Harik masuk dan semua akan all in. Tapi benda tu jadi kalau Asia dapat setup dulu. tapi tadi kita nampak setup tu macam berterabur. Asia masuk, Harik tak boleh masuk. Di saat penalty zone tu dipakai, saya dah survey lah dengan user Terizla. Kalau orang balik, dia memang sakit hati. Lepas penalty zone, kena tolak ke belakang. Tapi tak nampak banyak gerakan-gerakan itu. Satu lagi, sebab mungkin kita akan tengokkan bagaimana dengan heat map terlebih dahulu di antara Repo dan juga Kian. Ini yang saya sebenarnya nak tengok. Tapi daripada minit yang ketiga sampai minit yang ketujuh, lihatlah bagaimana kuningnya pergerakan daripada Repo. Demam kuning ke? Demam kuning untuk daripada Kian, cikukunya. Tapi apa yang saya boleh puji daripada Kian untuk 7 minit yang pertama ni, memang bergerak dengan cukup baik. Dia tahu jaga positioning, dia tahu pastikan Repo tak boleh bergerak banyak. Cara jujur juga, Kian adalah rookie, betul? Jadi kalau ikut dari segi performance rookie macam ni, sebenarnya dia ada impact yang besar. Betul, dia ada potensi yang Dia ada tinggi potensi yang sebenarnya besar untuk dekat EXP lane lah. Mana dia tak takut lawan dengan Repo. Tadi kita nampak di Batman, dia boleh sedangkan dia kalah hero. Terizla lawan apa-apa. Tapi dia berjaya halfkan HP Repo yang dia berjaya untuk pergi dekat bahagian mid lane. Tapi saya rasa dia macam ni. EXP bagi pendapat saya meta sekarang adalah dia boleh carry game macam mana yang dilakukan oleh Iris. Iris. Tapi sekarang ni lebih kepada
Dia cuba untuk carry, tapi yang lain tu tak nampak langsung disebabkan dia tenggelam. Ya, kalau kita nak tengok dengan lebih lanjut, bagi kita saksikan surutan perlawanan yang dibawakan khas oleh ROG. Nanti kita akan tengok bagaimana ada satu ketika bagaimana yang kalian mengatakan Lawless macam ada overcommit di bahagian atas. Tapi bagi pendapat peribadi saya, kemungkinan dia menjangkakan Ripo akan menggunakan penalty zone tapi tak guna. Tapi mungkin kita akan saksikan sebentar nanti. Permulaan yang cukup baik daripada pasukan RGMY sendiri. Combo demi combo yang dilakukan berjaya. Bukan, lagi satu dekat bahagian atas. Combo demi satu combo yang dilakukan oleh pasukan RGMY nampaknya membuahkan hasil. Ya, tapi lihat bagaimana Lawless. Dia punya larian macam bukan naik harimau tu. Macam naik citah laju dia. Laju tu. Saya rasa, bukan. Ini penalti zone dah buat. Itulah bantuan daripada hard guard, daripada Zap yang menggunakan anjilan. Ada di sini. Kita lihat bagaimana sekarang ni. Ripo ada kat sini. Saya menjangkakan dia akan menggunakan dia punya penalty zone sebab dah ada real manipulation. Tetapi Yuna main peranan. Member tak sampai lagi. Member jauh. Ini masalah dia apa bila dalam communication, mana Ripo? On the way. On the way. Dalam kepala otak on the way. Aku kira-kira kalau aku masuk 1 dengan 4 lepas tu penalty zone boleh ni. Kalau tak jadi hati, mana Ripo? Ya, kalau on tak the jadi way lagi. Kalau last tadi tu cantik sebenarnya. Dengan adanya penalty zone dan sebagainya menyebabkan Irital tu free hit dekat bahagian belakang. Ya, tepat sekali. Jadi kita akan saksikan sedikit sebanyak kedudukan Liga selepas game pertama untuk minggu yang kedua yang telah pun tamat, yang telah pun dimenangi oleh pasukan RSGMY 2 berbalas kosong. Selangor Giant masih lagi mengekalkan kedudukan mereka di tempat yang pertama dengan 6 poin. 1 poin memisahkan mereka di tempat yang kedua iaitu pasukan Homeboys dengan 5 poin. Kekalahan pasukan tim Lunatic sebentar tadi menunjukkan mereka berada di tangga tercorot Liga di tempat yang ke-10. Sementara RSGMY meningkat naik dengan berada di tangga yang keempat 4 poin. Dan mereka dah main 3 game. Tapi mereka dah main 3 game. Untuk Lunatic siap. Ya, nanti mereka dah main 3 game tau. Paling banyak. Mereka tak menang satu pun dengan game dan series. Tim Lunatic semua dah main 2 game. Hari ni kejap lagi mereka main lagi. Tapi saya boleh cakap satu perkara. Ini yang kita lupa untuk sentuh sebenarnya. Apa dia? Sepanjang permulaan Liga ini, Lunatic bermula dengan menaiki curam yang cukup tinggi. Menentang dengan Selangor Giant, menentang dengan Homeboys, menentang dengan RSC. Sekiranya mereka melakukan perubahan di week yang ketiga, week yang keempat, kemungkinan besar mereka ada peluang yang jauh lebih tinggi untuk menang-menang bersih di week-week yang seterusnya.